Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Jadi, kita akan memulakan kelas kita malam ni dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi kita nak sambung. Kita dah lama tak buat kelas, baru seminggu lebih. Jadi korang semua tahu tajuk hari ini adalah kita masuk kepada tajuk persamaan serentak. Okey, sebab saya tahu ada di kalangan kamu yang masih tak tahu cara nak menyelesaikan soalan persamaan serentak. Jadi saya kena ajar juga, walaupun ada yang dah tahu, tapi awak kena tahu juga. Awak kena asah balik kefahaman awak. Okey, so untuk tu dalam soalan ni dia ada 5 soalan sahaja. Jadi hari ni kita boleh habiskan terus topik ni dan minggu depan kita boleh masuk topik matrix pula. Okay. So kita akan habiskan 2 topik terus. Jadi saya nak awak semua fokus dan kita boleh habiskan dengan secepat mungkin lah. Okay. Saya takut sebab sekarang ni dah pertengahan bulan 11. Risau korang bulan 12 nanti dah busy dengan ujian lisan. Jadi saya tak nak bazir masa banyak lah. Alright, sekejap. Hmm. Okay. So kita akan mula untuk soalan yang pertama. Awak tengok soalan pertama ni nampak macam terus saya ajar terus soalan yang susah, tapi tak apa. Okay. Kalau macam soalan nombor 4 tu dia senang. Kalau soalan nombor 4 tu dia direct punya question. Tapi saya tak nak ajar soalan senang dulu. Okay, saya ajar soalan susah dulu, iaitu soalan nombor 1. Okay. Tapi cara jawab dia sama je untuk semua soalan persamaan serentak. Yang penting awak kena tahu nak keluarkan dia punya persamaan. Okay. So untuk tu saya nak awak ambil masa untuk baca soalan ni dalam hati. Okay. Saya ulang. Awak semua ambil masa dalam hati. Awak baca pelan-pelan, awak baca. Okay. Ambil masa 30 saat. Okay. Baik. Sekarang kita lihat soalan ni. Um, kita lihat soalan ni dulu. Okey. Soalan ni bila awak dapat macam ni, awak tak tahu macam mana nak asingkan dia mengikut persamaan. Sebab ada yang tahu tapi mungkin keliru lah. Jadi yang pertama kali saya nak nasihatkan bila awak jumpa soalan macam ni, tolong cari kata kunci pada soalan akhir. Okey. Dekat soalan akhir ni adalah dekat ayat yang terakhir. Menggunakan kaedah penggantian dan penghapusan, hitung tambang. Okey. First kata kunci dia hitung tambang untuk seorang dewasa dan seorang murid. Jadi kata kuncinya awak dah jumpa di sini, ada dewasa, ada murid. Jadi macam saya ajar sebelum ni, kita kena nyatakan siapa X dan siapa Y. Okey, sebab bila awak tak nyatakan, awak akan keliru. Yang mana satu X, yang mana satu Y. Jadi awak kena cari dulu X dan Y. Ini adalah langkah pertama untuk soalan yang berkarangan macam ni. Okey, sebab tu kalau boleh, tolong kenal pasti dulu siapa X dan siapa Y. Jadi katakan di sini awak dah jumpa X kita adalah dewasa, kemudian
Y dia adalah murid. Jadi awak dah tahu nak bentukkan persamaan dia, dia mesti ada X, dia mesti ada Y. Okey, baik. So bila awak dah nyatakan dia punya nama X dengan nama Y, baru awak mula baca soalan dia. Okey. So saya baca sama-sama, saya baca dulu. Okey, unit kurikulum sekolah akan mengadakan perkhidmatan tahunan di Pusat Perkhidmatan Madani. Okey, di sini tak penting ayat dia, so awak boleh abaikan. Okey, so mula dekat ayat kedua ni. Cikgu Murugan dan Cikgu Syafiq ditugaskan untuk menyediakan pengangkutan dan mereka telah memilih untuk menyewa dua buah bas. So kita ada bas M dengan bas N. Okey, di sini kita ada bas M dengan bas N. Jadi kita ada bas M dengan bas N. Ni saya conteng-conteng dulu. Okey. Kemudian ayat kedua tu dah settle, saya boleh abaikan. Saya abaikan yang ni. Okey. Ayat yang ketiga pula, bas M akan dinaiki oleh Cikgu Murugan bersama dengan 36 murid dan 3 guru yang lain. Okey, baca betul-betul ayat dia, saya ulang. Bas M akan dinaiki oleh Cikgu Murugan bersama dengan 36 murid. Okey, di sini awak boleh imagine balik kalau Cikgu Murugan, okey, dengan 36 murid, so ada kat sini yang dewasa ada berapa orang? So kena masukkan sekali dekat sini Cikgu Morgan bersama dengan 3 orang guru yang lain. So akan ada 4 lah jumlah dia. Okey, dia bukan 3 orang tapi dia ada 4 sebab dia termasuk dengan Cikgu Morgan sekali. Okey. So sebab ayat dia cakap 3 orang guru lain. Okey, so kena faham betul-betul. So dewasa kita ada 4 dan murid kita ada 36 untuk bas M. Okey, so bas M ni awak boleh buat 4X sebab X ni mewakili dewasa. Kemudian kita ada 36 murid. So awak boleh tulis tambah 36 murid. So murid tu adalah Y. Okey, kenapa saya buat tambah? Sebab apa bila tambah, bila awak dalam satu bas, bila awak naik, okey, maksudnya bila awak naik, bas tu akan bertambahlah manusia dalam tu, betul tak? Okey, jadi orang dalam bas ni makin ramai lah. Dalam ni kalau ada 4 orang, so dia akan tambah dengan 36 murid. So dia akan jadi total dalam bas ni ada 40 orang. Tu contoh lah. Okay, takkan berkurang pula kan? So kita jadikan dia tambah. Okay, so kita dah dapat lah satu persamaan untuk M. Okay, persamaan untuk bas M. Kemudian yang kedua pula bas N. Okay, N. So bas N ni dinaiki oleh Cikgu Syafiq bersama-sama dengan 34 orang murid. So, di sini awak ada, ni saya contoh 34 murid bersama dengan um, gurunya, okey, gurunya Cikgu Syafiq dan seorang staf sekolah. Okey, staf sekolah ni maksudnya pekerja lah. Contohnya macam kerani ke ataupun pembersih kan, ataupun cleaner lah. Kita panggil staf. Tu contoh. Tapi kita tak tahu siapa staff tu. Mungkin apa ni, guard sekolah ke, kita tak tahulah. Jadi orang ni kita assume dia adalah dewasa. Okay. So kita cakap Cikgu Syafiq bersama dengan seorang staff. Jadi akan ada 2 orang dewasa lah. Okay. So akan ada 2 orang dewasa. So kita boleh tulis 2X tambah 34Y. Okay. Selesai. Okay. Di sini awak dah dapat dah dia punya persamaan. Okey, awak dah dapat dia punya persamaan. Maka yang ini saya conteng-conteng je. Awak boleh conteng macam mana yang awak faham. Saya conteng macam mana yang saya faham. Okey. So yang kedua, baru awak bentukkan persamaan tu, awak susun balik cantik-cantik. Okey, saya susunkan 4X. Okey, tambah 36Y. Okey, kat bawah dia tu saya sambung 2X tambah 34Y. Okey, sudah dapat 2 persamaan. Tapi dekat sini jawapan dia belum lengkap lagi sebab dia kena ada tanda sama. Kenapa?
Sebab nama kita belajar hari ni adalah persamaan. Kalau tak ada tanda sama, maksudnya salah. Okey, kita belajar hari ni adalah persamaan. So, kena ada simbol tanda sama. Sebelum ni awak belajar ketaksamaan kan? Hari ni awak belajar persamaan. So, kena ada tanda sama. So, tanda sama ni nak tengok kat mana? Okey, awak baca lagi soalan ni. Belum habis. Okey. So, soalan ni awak baca jumlah tambang. Okey, jumlah tambang bagi bas M dan bas N masing-masing ialah RM2,150 dan RM1,875. So, ini adalah jumlah tambang. Okey, jumlah tambang bagi bas M. Dia bukan cakap satu orang dewasa tiket dia berapa. Tak, bukan. Kalau dia cakap harga bagi seorang dewasa adalah RM8 contoh. Harga seorang dewasa RM 8. Baru awak boleh cakap ini 8X. Betul tak? Sebab 8 tu mewakili dewasa. Tapi sekarang ni, tambang ni dia bukan mewakili dewasa. Tambang ni dia mewakili satu bas. Okey, awak kena faham beza soalan ni. Tambang ni mewakili bas. Okey, iaitu bas M. So, harga untuk bas M ni, ini harga untuk saya bulatkan ni, harga dia adalah jumlah dia sebanyak RM2,150. Awak kena faham yang tu. So, bila awak buat macam ni, persamaan dia, so awak samakan dengan 2000, berapa tadi? 2150. Ini maksudnya harga bagi bas M. Bukan harga bas tu, tapi harga total yang di yang dia kutip lah. Yang dia kutip, harga totalnya adalah RM2,150. Yuran lah, yuran dia orang. Kita awak kena faham. So, boleh bezakan kalau saya cakap harga seorang dewasa, maksudnya dia mewakili X sahaja. Kalau harga seorang kanak-kanak, dia mewakili Y sahaja. Tapi, kalau dia tanya harga jumlah tambang bas, so awak kena totalkan ke semua X, Y ni, samakan dengan harga total tu. Okay? Itu maksud dia. Right, so untuk yang bawah tu, awak tahu 1875. So, itu teknik-teknik awak nak keluarkan dua persamaan dalam soalan penyelesaian masalah. Okay? Alright. Sampai sini ada pertanyaan? Ada apa-apa masalah? Semua okey ke? Okey. Okey, saya harap sampai sini awak faham. Sebab ni sangat penting untuk awak tackle soalan ni. Soalan ni kalau awak salah faham, habis. Okey? Soalan ni bagi saya dia adalah soalan curi markah. Jadi jangan salah lah untuk soalan ni. Alright. Okey, baik. So di sini awak akan dapat satu markah. Okey. Dan sekarang awak kena selesaikan cari X dan Y menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan. Jadi saya selalu sangat ajar pelajar saya untuk menggunakan kaedah penghapusan. Sebab kaedah penghapusan ni sangatlah senang untuk matematik. Okey, cara penghapusan ni, okey, mari kita buat sama-sama. Yang ketiga, okey. Yang ketiga, awak buat penghapusan. Ni saya tak tulis nama tau, saya buat nombor je. Okey, awak buat penghapusan ni, awak kena buat jadual. So, buat jadual macam ni. Okey, awak buat macam mana? Saya rasa ni tak payah. Okey, macam ni lah. Okey, so ada 3x3 punya jadual lah. Okey, dan kat sini saya nak bagi awak tips. Pilih huruf siapa yang awak nak hapuskan. Yang pilih huruf mana yang nak hapuskan. Okey. So katakan kalau kamu nak hapuskan X, kenapa kamu nak hapuskan X? Sebab X ni nombor dia kecil. Okey, nombor dia kecil dan dia dekat-dekat je. Okey. So bila nak hapuskan, syarat dia, huruf tu mesti sama nombor. Mesti sama nilai lah. Mesti sama nilai. Okey, nilai tu maksudnya nombor tu kena sama. Kalau dekat atas ni nombor 4, bawah dia juga kena nombor 4. Faham dan juga kalau atas tu positif, bawah tu pun kena positif. Okey, dia kena samalah nilai dia. Kalau tak sama positif negatif pun rasanya okey je, tak ada masalah.
Cumanya yang penting nombor dia kena sama. Okey. Sekarang bila nak samakan nombor, apa yang awak perlu buat dekat bawah ni? Awak perlu kalikan dengan 2. Betul tak? So, di sini kalikan dengan 2. Untuk yang bawah dia sahaja. Semua ni, sepanjang-panjang nombor 2 ni awak kena kalikan dengan 2. So, di sini saya letakkan dulu atas tu 4X. Saya letak awal-awal. Sini tambah, tambah jangan lupa tambah 36Y sama dengan semua simbol tu saya tulis. Okey. 2150. Okey, yang bawah tu, okey. 2 kali 2 4. So awak akan dapat 4X. Okey. 34 kali 2 awak tekan je lah kalkulator. 34 kali 2 awak akan dapat 68. So jangan lupa simbol dia simbol tambah. Okey, so awak kena letak tambah 68. Jangan lupa huruf Y. Okey. Kemudian 1875 tu juga awak kena kali dengan 2. Awak akan dapat 3750. Okey. Bila awak dah buat samakan huruf yang awak nak hapuskan tu, jadi bila awak tengok nombor-nombor ni dah sama, okey. Awak tahu kalau nak hapuskan awak akan guna tolak. Okey, tapi ada satu masa bila awak belajar, tiba-tiba awak jumpa atas tu ada simbol tolak, bawah tu ada simbol tambah. Jadi tak semestinya awak akan guna simbol tolak untuk penghapusan. Okey. So untuk penghapusan ni, awak kena tengok simbol dia dulu. Tengok simbol dia, kalau simbol dia sama, positif dengan positif sama simbol, awak kena gunakan simbol tolak. Okey, awak kena gunakan tolak. Macam awak belajar matematik, tambah-tambah jadi tambah. Tolak-tolak jadi tambah. Okey, negatif-negatif jadi positif. Positif dengan negatif jadi negatif. Negatif positif jadi negatif. Maksudnya dekat sini, dulu awak belajar matematik, kalau simbol sama jadi positif. Kalau simbol berbeza jadi negatif. Tapi kali ini untuk penghapusan dia terbalik. Kalau simbol sama, awak akan jadikan dia tolak. Okey, kalau dia tambah-tambah, dia sepatutnya jadi tolak. Kalau dia tolak dengan tolak pun tolak. Okey, sebab dia punya simbol dia sama. Tu awak kena ingat. Kalau simbol sama atas bawah, dia jadi tolak. Okey, alright. So, kita guna tolak. So, apa function tolak yang saya bulatkan? Saya panggil dia awan tolak. Okey, awan tolak bermaksud di sini awak kena buat tolak. 4 tolak 4. Awak akan dapat kosong. Mati Okey. Bila awan tolak ni, kenapa dinamakan awan tolak? Sebab dekat tengah ni juga awak kena tolak. Okey, maksudnya 36 ditolakkan dengan 68. So, awak akan buat 36 tolak 68. So, saya tulis di sini 36 tolak 68. So, awak akan dapat negatif 32. Okay, so sini negatif 32. Jangan lupa huruf Y. Okay, sama juga dekat hujung tu. 2150 tolak dengan 3750. Okay, 2150 tolak 3750. Okay, so awak akan dapat negatif 1600. Itu kita panggil dia penghapusan. Ini adalah teknik penghapusan. Okey. So awak akan dapat negatif 32Y. Ini jawapan dia. Yang bawah ni ada jawapan dia. Negatif 32Y samakan dengan negatif 1600. Okey, ini jawapan dia. So awak kena cari nilai Y. Okey, so Y sama dengan negatif 1600. 32 ni dengan negatif ni awak pindahkan. Negatif 32 ni pindah jadi bahagi. Okey, pindah jadi bahagi. So Y sama dengan negatif 1600 bahagi dengan negatif 32. So negatif tu awak boleh potong. Negatif-negatif jadi positif. So Y sama dengan, ambil kalkulator, 1600 per 32.
Okay, so awak dapat 50. Okay, faham eh? So dapat 50. Kemudian, kaedah ini kita panggil kaedah penghapusan. Nah, sekarang kita masuk pergantian, tapi pergantian tu sikit je. Okey, kenapa sikit? Okey, kita akan masukkan dalam mana-mana persamaan. Contohnya kita gunakan persamaan nombor satu tadi, 4x tambah 36y sama dengan 2150. Ini adalah persamaan satu tadi. Okey, so bila awak dah dapat y sama dengan 50, awak masukkan dalam persamaan satu tadi. So kita panggil dia kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian ni sikit je. So awak letak 4x tambah 36 kali 50. Okey, samakan dengan 2150 dan awak shift calculate je. Okey, shift solve sahaja. Okey, kalau awak tak nak saya kirakan untuk awak. So 4x tambah dengan saya kira calculator je lah. 36 kali 50. 1800. Okey, sama dengan 2150. So pindah jadi tolak. So 4x sama dengan 2150 tolak 1800. So 4x sama dengan 2150 tolak 1800. Awak dapat 350 dan x tu adalah 350 bahagi 4. So 350 per 4. So x sama dengan 87.5. Okey. So di sini awak dah dapat jawapan dia. Kalau guna calculator, okey. Kalau guna calculator kan, awak boleh gunakan shift solve. Rasanya lah. Kot. Sekejap, saya cuba dulu. Saya pun dah tak ingat. Okay. 4 alpha x tambah 1800. Okay, saya ulang balik. 4, lepas tu tekan alpha, lepas tu tekan tutup kurungan, dia keluar x lah. Okay, lepas tu tambah 1800. Lepas tu tekan alpha, tanda sama, 2150. Lepas tu shift solve. Saya dapat jawapan dia 87.5. Ni saya tak tahu lah kalkulator korang berfungsi macam mana. So korang pada mana lah guna shift solve. Okay, so jawapan untuk X ni, X awak dapat satu markah, Y awak dapat satu markah, kaedah penghapusan dan pergantian awak akan dapat satu lagi markah. So kat sini awak akan dapat jumlah markahnya sebanyak 4 markah. 4 markah sahaja. Okay. Boleh ke? Semua okey? Okey, jaga okey. Okey salin dulu. Dah siap salin bagi tahu. Sekejap, sekejap.
Dah salin ke? Semua dah siap salin ke? Belum? Ada yang mesti. Siap ya? Okey, okey, okey. Cikgu dah. Dah eh? Okey. Dah semua. Alright, so okay, sebelum kita proceed yang seterusnya, saya nak masing-masing sediakan kalkulator masing-masing sebab saya nak ajar macam mana nak teka jawapan ni sebelum awak cari jawapan dia. Okay, so sediakan kalkulator. Sekejap, mana kalkulator saya? Okay, ni. Okay, baik. So, masa awak betulkan persamaan tu, okay, masa awak betulkan soalan ni, awak ada dua persamaan ni, okay. So, untuk dua persamaan ni, sekejap saya padam yang ni. Okay. Masing-masing ada kalkulator kan. Jadi kita nak cek jawapan nilai X dengan nilai Y tu, awak boleh gunakan kaedah matrix ataupun awak boleh gunakan kaedah linear. Okey, saya ajar untuk kaedah matrix dulu. Okey. First, kaedah matrix awak boleh guna kalkulator. Okay, first awak boleh pergi dekat kalkulator. Tapi yang ni dulu awak belajar kalau guna kalkulator awak tekan mode, tekan 3 kali. Okey, jap saya open big screen. Okey. Mode awak tekan 3 kali. 1, 2, 3. So dia keluar EQN. Apa maksud EQN ni? EQN ni maksud dia adalah equation. Okey. Equation sebab tu dalam matrix, kalau awak belajar matrix kan, kenapa topik ni dia ada kaitan dengan matrix? Bila awak dah sama belajar nanti, awak akan tahu yang mana persamaan ni adalah matrix sebenarnya. Okey? Cumanya dia dalam bentuk yang bebas lah. Kalau matrix tu dia ada dalam bentuk kurungan kan? Nanti awak akan tahulah beza dia, dia tak ada beza pun, dia adalah sama je. Cuma bentuk yang berbeza. Okey? So kita akan gunakan equation. So pilih equation dan awak tengok di sini. Ini nama dia unknown. Okay, unknown. Apa beza unknown dengan degree? Okay, ni saya nak ajar. Unknown ni adalah pemboleh ubah. Contohnya di sini, awak ada nampak dua pemboleh ubah. Awak ada nampak huruf X dengan huruf Y. Okay, jadi kita panggil dia sebagai unknown. Okay, pemboleh ubah. So, di sini ada dua huruf sahaja. Kalau dalam matematik tambahan, dalam AddMath, unknown dia ada 3. Sebab kita ada X, Y dan Z. Awak juga boleh semak jawapan menggunakan calculator. Okay, tapi yang ini ada dua unknown sahaja, so awak pilih dua unknown. Okay, so A1 ni awak letak nombor 4. Okay, A1 tu adalah dekat yang X ni lah. Okay, kemudian B1 ni adalah 36. Okay, dan C ni adalah yang selepas tanda sama. Kebiasaannya ini yang paling last lah. Okay, so C dia adalah 2150. Okay, bila awak dah isikan maklumat tersebut, awak akan dapat dia minta awak masukkan nilai A2. A2 ni maksudnya dia ulang balik dekat yang X tu balik tapi line yang kedua. Okay, line yang kedua. So line yang kedua ni A adalah X lah. So nombor 2 lah. Awak tekan nombor 2. So B adalah 34 dan C adalah 1875. Maka di sini awak akan dapat jawapan. Okey, jawapan ni awak akan dapat awal-awal. Okey, 87.5 dan juga 50. Okey, pastikan awak semak dulu jawapan anda awal-awal baru buat jalan kerja. Sebab bila awak dah buat jalan kerja tiba-tiba dapat jawapan lain, nanti awak kena padam balik kan. So better awak cari jawapan dulu. Okey, awak boleh catat dekat tepi, tapi awak kena buat jawapan lah. Kalau tak, tak ada markah untuk jalan kerja. Okey.
So, saya harap cara guna kalkulator ni awak tahu. Okay. Equation dengan degree berbeza. Kalau degree, saya nak tambah sikit. Kalau degree adalah orang panggil darjah. Dalam bahasa Melayu kita panggil darjah. Degree ni bukan macam ijazah, bukan bukan, itu lain. Degree ni darjah. Maksudnya kalau A pula, silap. Kalau X kuasa 2, okay, ada persamaan, kita ada equation 5X kuasa 2 tambah 2X tambah 9. Ni contoh lah, ni contoh je tau. Okay. Lepas tu samakan dengan kosong. Okay. Degree ni maksudnya kuasa tertinggi dalam persamaan tersebut. So, kuasa tertinggi kita adalah kuasa 2. Jadi di sini, awak akan guna degree 2. Okey. Ada satu soalan yang mana soalan tu mungkin awak dah habis sekolah nanti, awak akan sambung belajar, awak akan jumpa satu masa tu, dia akan ada kuasa 3. Okey, contohnya 6X kuasa 3 tambah 5X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 sama dengan kosong. Okey, yang ini baru awak akan cakap degree 3. Kenapa degree 3? Sebab degree 3 adalah sebab X dia kuasa 3 yang paling tinggi. Okey, so pastikan awak cari kuasa tinggi dia dan awak pilih degree yang betul. Okey, kadang-kadang ada orang tanya, kalau susunan dia tak betul, susunan dia tiba-tiba X kuasa 2 tu kat tengah. Contohnya, contohnya macam ni. Ah, kan? Contohnya susunan dia tak betul. Walaupun susunan dia tak betul, awaklah yang kena susun dia jadi betul. Okey, so awak kena tulis balik macam ni. Ini saya ajar kuadratik pula. Okey, so pastikan bila awak dapat soalan equation, okey, pastikan awak susun dulu equation tu mengikut kuasa tertinggi. Okey. Tapi kalau untuk persamaan serentak ni, masing-masing kuasa dia kuasa 1. Jadi kita gunakan EQN unknown sahaja. Okey, unknown adalah sebab huruf dia ada banyak. Okey, boleh faham yang itu cara guna calculator? So kalau awak boleh tak ada terlepas, pastikan awak ingatlah, jangan lupa. Okey, baik. So next question, question yang kedua. Okey. Soalan 2, percubaan SPM 2023, faham? Okey, yang ni saya bacakan untuk awak, tapi nanti awak buat dulu. Okey. So, Puan Laura merupakan seorang peniaga dalam talian. Okey, yang ni tak penting, kita tak perlu tahu pun. Beliau menjual pelbagai jenis kek lapis Sarawak, antaranya ialah kek lapis pandan dan kek lapis kurma. Okey. Jadual tujuh menunjukkan hasil jualan Puan Laura dalam tempoh 2 hari. Okey, sekarang ini dia dah bagi awak jadual. Cumanya awak kena kenal pasti siapa X, siapa Y. Okey. So sekarang saya nak tanya, siapa yang boleh jawab siapa X, siapa Y dalam soalan ni? X dia kita lapis badan. Okey. Okey, kenapa? Sebab dekat sini awak baca yang last sekali kan? Ayat last sekali ni awak dah baca. Inilah kata kunci dia. Okey, so langkah pertama tu awak dah dapat. So langkah pertama tadi awak cakap X dia adalah ni, kek lapis pandan. So awak tahulah kita nak cari X dia adalah kek lapis pandan. Okey. Kemudian Y dia adalah kek lapis kurma. Sebab apa tahu, bila awak dapat jadual, kadang-kadang awak over excited ataupun over confident. Awak main tulis dia cakap, oh ni adalah 5X, ni adalah 8Y. Ada orang buat macam tu. Salah. Sebab betul lah. Betul lah macam ni. Dia betul macam ni. Tapi ada certain jadual tu maksudnya dia tak susun macam ni. Dia susun macam kek lapis pandan tu, dia susun menegak. Bukan menegak, melintang, sorry. Ada orang susun macam ni, kek lapis pandan, lepas tu kek lapis kurma. Ada orang susun macam tu, lepas tu dia tulis kat sini hari pertama, hari kedua. Lepas tu yang ni dia tulis 5, 8, 9, 7. Lepas tu awak pun gatal lah pergi buat. Yang ini 5X, 8Y, 9X, 7Y. Dah jadi salah. Sebab di sini
kek lapis pandan ni adalah X. Kek lapis kurma ni adalah Y. So ada situation soalan tu dia suka macam main trick tau. Dia macam prank kamu lah. So hati-hati kena prank Jangan sampai kena prank. So awak kena baca dulu siapa X, siapa Y. Lepas tu awak tulis dekat jadual ni, oh ini adalah X. Ini adalah Y. So bila awak buat keputusan bahawa 5X tambah 8Y, maka di sini betul lah. Okay. So yang ini betul. Okay. So yang ni hati-hati dia adalah soalan perangkap. Jangan bagi dia prank awak. Okay. Baik. So uh, saya tak nak bazirkan masa. So ini persamaan dia. So awak pun keluarkan. Ini persamaan dia. Ini betul Okay, dalam kotak tu betul. So nombor 2 awak dapat 5X tambah 8Y. Kemudian awak ada 9X tambah 7Y. Yang ini yang betul punya. Okay. Sekarang ada benda yang kurang. Kurang dia adalah tanda sama. So, awak kena tambah tanda sama. Okay. So, siapa boleh bagi saya jawapan untuk yang belah kanan tu? 5X tambah 8Y sama dengan berapa? Sama dengan 275. Okay, betul 275. Okay, bawah dia? Oh, 310. 310. Sebab dia dah bagi tahu di sini, uh, hasil jualan pada hari pertama adalah inilah yang barisan pertama ni. So hasil jualan hari kedua tu adalah yang barisan kedua. So macam itulah awak kena faham. Konsep dia sama macam soalan tadi. Okay, sekarang gunakan kalkulator cari jawapan dulu. So berapa X dia awak conteng kat tepi, berapa Y dia awak conteng dulu kat tepi. Okay. So cari dulu. Berapa X, berapa Y? Guna kalkulator dulu. X dapat 15. Okay, X sama dengan 15, Y sama dengan 25. Okay, so kita kena buktikan macam mana dia dapat X 15, Y 25. Okay, so kita buat sama-sama. Okay, awak dah ada persamaan. Jadi apa yang awak perlu buat adalah sediakan box ataupun kotak. Okay, awak sediakan kotak tu besar sikit lah. Okay, sini. Okay. Cuma isu dia sekarang, soalan ni dia lebih panjang sikit berbanding soalan tadi. Kenapa sebab kat sini, awak tengok nilai dia tak sama pun. X dia tak sama nilai. Y pun tak sama nilai. So sebenarnya awak boleh pilih mana-mana huruf yang awak nak hapuskan dulu. Contohnya awak nak hapuskan X, awak hapuskan X lah, tak ada masalah. Okay, so saya pilih X. Okay. So bila nak hapuskan X ni, nombor kena sama. Okay, nombor kena sama. Tapi sekarang dua-dua ni tak sama. Dan cara awak nak darabkan dia adalah yang ini, okay, 5 ni nak samakan dengan 9 ni adalah awak kena buat 5 dan sebagainya ni, kawan-kawan dia ni, awak kena darabkan dengan 9. Tengok nombor X yang bawah. Okay, tengok nombor X yang bawah. Itu satu cara. Okay, lepas tu bawah dia pula, 9 ni pula, awak kena buat benda yang sama, ajak kawan-kawan dia sekali. 9 ni ajak kawan-kawan dia sekali, dia akan darab dengan X yang atas. Okay, dia akan darab X yang atas iaitu nombor 5. So bawah tu akan darabkan dengan 5. Faham maksudnya dia akan jadi darab. Darab macam ni lah. Darab ikut jiran dia. Okay. Baik. Sekarang kita akan darabkan sama-sama. Okay, ambil kalkulator. Okay. Sekejap, saya pakai kalkulator lagi satu. Okay. So 5 kali dengan 9, awak akan dapat 45. So di sini 45X. Okay. Kemudian 8 juga awak kena darab dengan 9. Okay. Awak akan dapat 72. Positif Positif 72. So dia jadi macam ni. Jangan lupa huruf Y.
Okey. So yang last kali sama dengan 275 kali dengan 9. So akan dapat 2475. Okey, so ini cara dia. Okey, yang bawah tu pula 9 kali 5. So akan dapat nombor yang sama. Tengok, sekarang kita dah dapat X yang sama. Okey, 9 darab dengan 5 awak dapat 45. So nombor 7 tu awak darab dengan 5 awak akan dapat 35. So last kali tu 310 darabkan dengan 5. Awak akan dapat 1550. Okey, sampai situ je yang saya tolong. So awak dah salin, salin dulu. Okey, siapa yang dah salin, dah siap? Okey, cuba bagi tahu saya, bila kita nak hapuskan X, kita guna apa? Awan tolak ke awan tambah? Tolak. Okey, kita Tolak. akan guna awan tolak sebab simbol dia sama-sama positif. So kita kena gunakan tolak. Okey, awan tolak. Okey, so awak cari dulu jawapan dia. Cari dulu jawapan dia. So yang ni awak akan dapat 72 tolak 35. So awak dapat 37 Y. Okey. Lepas tu 2475 tolak 1550. Awak akan dapat 925. So ni 37. Ni nombor 7. So ni 37Y sama dengan 925. So Y awak akan dapat 925 bahagi 37. Okay, so Y akan dapat 25. Okay, sama X dia bila awak nak ganti, so awak buat macam tadi lah. Gantikan dalam persamaan yang pertama. Okey, saya dah siap salin jawapan dia. Awak pun salin lah jawapan dia. Okey, bagi pelajar yang confused, kenapa saya ambil persamaan satu? Okey, kenapa saya tak ambil dalam jadual ni? Okey, sebab apa? Sebab awak bebas. Bila nak buat penggantian, okey, bila awak nak buat penggantian kan, ni untuk penggantian awak boleh pilih mana-mana persamaan yang awak suka. Okey, jadi contohnya macam saya kan, saya suka ambil persamaan yang sangat-sangat kecil nilai dia. Contohnya persamaan yang paling first, yang atas ni lah sebelum awak ubah suai. Saya boleh ambil je mana-mana. Jawapan dia tetap sama. Kalau awak nak ambil persamaan yang kedua pun boleh. Jawapan dia tetap sama. Tapi kalau awak nak susahkan diri awak masing-masing, ambillah persamaan tiga. Ambillah persamaan empat. Kan? Tak ada masalah pun. Tapi kalau saya ajar awak ambil nombor yang paling kecil lah. Bila awak buat pergantian. Okey? Okey, baik. So, salin
Dah saya salin ke? Dah? Dah cikgu dah. Dah eh? Semua siap. Okay. Hmm. Okay, next. Soalan 3. Okay, untuk hari ini saya ajar 3 soalan je. Dan saya bekalkan awak lagi 2 soalan. 4 dengan 5 tu awak buat sendirilah eh. Sebab awak dah pro kan? Okay. Jadi soalan 3 last saya terangkan. Sebab benda ni sama je ulang-ulang. Okay, soalan 3 percubaan SPM 2023 Negeri Perak. Adam telah membuka sebuah restoran Adam yang menjual makanan dan minuman. Okay. So, restoran Adam menjual nasi ayam dan pelbagai... Oh, dia nak suruh kita tuliskan equation sahaja. Tapi tak apa. Awak boleh selesaikan kalau awak nak. Okay. Tapi soalan ni dia nak awak teka lah siapa X, siapa Y. Okay. So, kat sini soalan ni dia tak bagi awak clue untuk cari siapa X, siapa Y. Tapi sebenarnya awak dah tahu nak gamble soalan ni. Okay, X dia ni siapa, Y ni siapa. So, baca soalan dulu. Okay, restoran Adam membuat jualan nasi ayam dengan dan pelbagai jenis minuman. Abu membeli 5 bungkus nasi ayam dan 8 bungkus air sirap dengan harga RM49. So di sini awak nampak ada pemboleh ubah nasi ayam dengan air sirap. Okey, itu kata kunci yang pertama. Lepas tu yang tadi Abu, sekarang Badrul pula. So Badrul membeli 9 bungkus nasi ayam. Tengok kata kunci dia ulang lagi kata kunci yang sama. Kemudian 6 bungkus air sirap. So bila awak jumpa perkataan yang sama macam ni, nasi ayam, okey, nasi ayam, lepas tu air sirap, dia ulang balik kan. So maksudnya X tu adalah nasi ayam dan Y tu adalah air sirap. Okey. Maksudnya bila dia ulang-ulang, maksudnya dia adalah pemboleh ubah. Dan pastikan pemboleh ubah tu duduk dekat-dekat je dengan nombor-nombor ni. Ada nombor 5, ada nombor 8, ada nombor 9, ada nombor 6. So semua nombor-nombor ni dia dekat dengan huruf, betul tak? So kita boleh cakap yang ini 5X. Okey, awak akan dapat 5X tambah 8Y. Ini untuk Abu. Sebab nombor tu dia sentiasa akan duduk dekat-dekat je dengan nombor. Nombor tu dia akan duduk je dekat-dekat dengan huruf. Macam tu. Okay. So, last. Yang ni Badrul pula 9X dan 6Y. Ni soalan yang pattern yang seterusnya lah. Kalau awak tak jumpa kata kunci tu, awak boleh cari macam ni. Okay. So sama dengan ni awak dah tahulah. Kalau harga total 49 maksudnya total Abu punya duit adalah RM49. Yang dikeluarkan lah. Yang kena bayar. Okay, kalau Badrul harga total yang dia kena bayar adalah RM67. Maksudnya di sini awak dah dapat equation dia. So di sini awak dapat 2 markah. Okay, sebab dia minta awak buat equation. Tapi kalau awak nak selesaikan pun boleh. Okay. So salin. Lepas tu awak cuba selesaikan. Soalan ni lebih kurang macam soalan 2. Awak cuma darabkan dia punya pemboleh ubah tu dengan yang bawah lah. Contohnya macam sekarang ni kan. Kalau awak tengok kan, awak nak hapuskan huruf X. So bila awak nak hapuskan huruf X, awak tengok nombor dia nombor 5 dengan nombor 9. Kan tak sama?
So yang 55 ni awak kena darabkan dengan 9. So 5 ni awak darabkan dengan 9, awak ajak kawan-kawan dia darab dengan 9. So nombor 9 ni pun sama, awak ajak kawan-kawan dia darabkan dengan nombor 5. So benda yang sama macam tadi lah, kan? Tapi kalau saya tak nak hapuskan X, saya nak hapuskan Y, boleh tak? Boleh je, tak ada masalah je. So kalau awak nak buat hapuskan Y pun boleh. So awak tengoklah 8 dengan 6. So 8 ni pergi dekat 6, awak kena darab dengan 6. Kalau 6 ni nak pergi kat 8, awak kena darab dengan lah 8. Macam tu lah. So dia sama konsep dia. Okay, tapi saya suka hapuskan X. So saya buat X lah. Okay, so awak boleh selesaikan. So awak akan dapat jawapan lah di sini. Okay. Sebenarnya minum. Y. 4, 5, X. 20 Y. Okay, ini sama dengan 49 dari 9. So 441. 67 kali 5. 335. Okey. So kalau awak hapuskan, awak guna awan tolak. So ni dapat 26. So ni awak dapat 1. Tak. Ni awak dapat 6. Hmm, okey lah. 41 tu. Baik. Tolak tu. 1 tolak. Okey lah. So 26. Y. So 106. Y adalah 106. Y adalah okay, ni saya Cikgu, ya, Cikgu Nurul, ya. yang 8 kali 9 bukan 72. Itu lah tu. Patut rasa macam 80. pelik jawapan Eh? dia. Okay. So 72 tolak Ah, 30, 42. yang kesamaan nombor 3. 4X tambah 56 eh. Sekejap ya. 8 kali 9. 72. Ha, betul lah. 72. Yang kamu cakap tadi 56 tadi juga 72 kan? So ini storyline slow. Okey, saya dah betulkan. Sini 72 Y tolak 30. Sekejap, saya kira balik lah sebab saya tak guna calculator. Biasalah, tak guna calculator akan menyebabkan kesilapan. So 49 kali 9. Okay dah. So 72 tolak 30 dapat 42. 441 tolak 335. Sekejap. Okay.
Jalan kerja ni kan, kalau awak nak ringkaskan pun boleh. Sebab saya buat panjang ni, sebab saya nak explain kenapa dia jadi macam tu, kenapa dia jadi macam ni. Okay, so kalau awak nak buat ringkas-ringkas pun boleh. Tak ada masalah. Itu cucu. Okay, dekat Dia sini, punya supermarket, apa dia? supermarket di kat belah mana? Markah. Tu. Tu. Dia punya skor lain. Skor dia satu markah setiap satu nilai X dan Y ni satu markah. Lepas tu jalan kerja dia satu markah. So katakan kalau dekat soalan ni dia minta awak buat persamaan linear, lepas tu dia minta awak selesaikan, maka jumlah markah dia akan ada 4 hingga 5 markah lah. Macam tu. Tapi biasanya dekat sini dalam sampai yang saya bulatkan ni 3 markah je lah maksimum. Oh, Sekejap, saya nak kira guna EQN pula. Okay. Okey, bagi sesiapa pelajar yang tanya, kenapa saya ambil dua tempat perpuluhan? Sebab di sini katakan dia nak tanya harga. Harga bagi X adalah nasi ayam, Y adalah air sirap. So, bila dia cakap pasal nasi ayam dengan air sirap ni mestilah melibatkan harga. So, bila harga, awak ambil dua tempat perpuluhan sahaja. Okey? Macam tadi awak dapat nombor yang cantik. Sekarang nombor yang agak kurang cantik lah. Okey, dia ada sen. So, awak ambil dua digit sahaja untuk sen. Okey, macam mana? Dah, dah salin? Dah salin eh? Setakat ni ada apa-apa dah. soalan nak ditanyakan? Soalan tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada so far semua boleh lah untuk persamaan serentak. Jadi saya harap untuk persamaan serentak ni korang tahu cara buat jadual, korang tahu cara nak guna penghapusan, korang tahu juga cara nak buat pergantian. Dan yang paling penting, kamu tahu macam mana nak bentukkan dua persamaan.
Jadi ada step by step dia lah. So ada 3 step je dalam soalan ni. Jangan lupa sebab soalan ni soalan tingkatan 1 bab 6. So jangan lupa soalan ni sangat senang. Cuma yang susah tu bila dia bagi soalan bergambar lah. Itu tak apalah. Itu bergantung pada nasib korang lah. Alright. Saya harap korang faham. Jadi setakat ni sahaja kelas kita malam ni. So lagi 2 soalan tu. Soalan 4 dan soalan 5 tu saya nak bagi tahu awak satu sekali imbas je lah. Okey. Bagi pelajar matematik, awak kena tahu uh, titik persilangan maksud dia adalah garis berlanggar. Okey. Titik persilangan tu maksud dia nak cari garis pertemuan. Contohnya di sini awak ada garisan graf. Graf contohnya ini satu garis. Okey, graf garisan menaik dengan satu lagi graf garisan menurun. So, kita panggil pelanggaran antara dua garis ni, di tengah-tengah ni, kita panggil dia sebagai titik persilangan. Kalau pelajar ADMAT, dia dah tahulah dalam geometri koordinat titik persilangan tu apa. Okey, maksud titik persilangan ni adalah bila awak jumpa dua garis bertembung, kita panggil dia titik persilangan. Dan kaedah dia adalah kaedah penghapusan dan penggantian. Okey, awak juga dah belajar kaedah titik persilangan ni masa saya ajar awal-awal masa ketaksamaan linear dulu. Jadi awak kena take note lah untuk yang ni So itulah soalan titik persilangan ni. Maksudnya awak kena guna penghapusan dan penggantian. Okey, kaedah persama serentak lah. Okey, so di sini awak ada 2 equation. Equation ni awak kena cantikkan dulu. Okey, siapa depan, siapa belakang. So kalau tadi awak buat cantik-cantik, mula awak letak X dulu kan. Mula awak letak X dulu, bawa sekali negatif, awak letak dia jadi negatif 4X tambah 3Y sama dengan 6. Awak cantikkan dulu equation ni. Sama juga dengan equation atas ni, awak kena cantikkan dulu. Negatif 2X tambah Y sama dengan 12. Okey, cantikkan dulu. Sorry, negatif 2X pula. Negatif 2X ni dia pindah ke kiri, dia jadi positif. So, dia jadi 2X tambah Y. Okey, 2X tambah Y sama dengan 12. So, pandai-pandailah cantikkan ni dan awak cari jawapan. Okey, kalau awak salah yang ni, maka salahlah semua. Okey, and last, soalan yang 5 ni. Okey, soalan 5 ni, dia cakap dekat atas ni dah siap-siap dia cakap kaedah matriks tidak dibenarkan. Kalau dia dah larang, jadi awak jangan buat kaedah matriks. Okey? Kalau macam soalan C tadi, soalan C pula. Kalau soalan 4 ni awak boleh buat kaedah matriks, tak ada masalah. Okey, sebab dia tak larang pun awak guna apa-apa cara pun. Okey? Tapi kalau macam soalan soalan 3 pun awak boleh guna kaedah matriks sebab dia tak larang. Kaedah soalan nombor 2 tak boleh sebab dia dah cakap menggunakan kaedah penghapusan dan pergantian. So, awak kena baca soalan ni, kata kunci dia, apa yang dia larang, apa yang dia bagi. So, kalau dia cakap guna kaedah ni, awak kena guna kaedah ni lah. Okay, so hati-hati soalan ni. Soalan 1 pun sama. Okay, so itu sahaja yang saya nak nasihatkan. Jadi, buat yang terbaik untuk korang punya SPM nanti, walaupun masih ada kelas lagi minggu depan. Tapi saya saja kat awal sebab Form 4 dah start exam kan. Okay, Form 5 je belum. So, uh, study lah sampai korang lebam. Alright, itu saja. Kita tangguhkan kelas malam ni dengan tasbih kifarah dan firman as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Itu saja, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, sama. Assalamualaikum. Kami buka kamera kami.